Halo guys, sekarang nih kami semua sedang berada di depan pagar masuk ke Bengoh Dam. Korang semua pernah dengar tak nama Bengoh Dam? Pernah? Kalau pernah, coba beritahu kami apa yang korang pernah dengar di sini. Mesti tentang air terjun kan? Tapi korang semua pernah tak dengar tentang empangan di Bengoh Dam ini? Hai, jadi ini adalah empangan Bengoh. Sini kami beritahu serba sedikit tentang empangan Bengoh Dam. Empangan Bengoh Dam ini mula dibina pada tahun 2005 dan siap dibina sepenuhnya pada tahun 2012. Menjadikan kewujudannya sudah lebih daripada 10 tahun. Bagi membina empangan ini, sepanjang 90 meter kawasan telah dikosongkan bermula dari anak sungai utama, di mana pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan perlu ditebang dan dihapuskan. Pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan perlu dipotong dan dihapuskan dengan betul bagi mengelakkan air sungai menjadi hanyir setelah empangan siap. Pihak tertentu juga akan mengawal masa buka dan tutup empangan menggunakan controller khas. Dan kebiasaannya, empangan ini tidak akan dibuka ketika waktu hujan lebat. Untuk mengetahui kebaikan dan keburukan empangan, kumpulan kami telah menemu ramah Encik Samuel dan juga Encik Mukir, yang juga merupakan pemandu pelancong serta penduduk di Kampung Sting. Seperti yang kita sudah maklum bahwa Bandaraya Kuching mengalami krisis masalah air. Jadi kalau sebelum ini ialah kalau orang diam dekat tingkat 3, tingkat 4, flat especially yang tidak ada pam air ataupun aluminium. Setiap jam 5 petang, 6, 7 petang dia orang akan menghadapi masalah air. Itu sebabnya kenapa mereka ambil air sini. Encik Samuel juga menyatakan bagi memastikan paras air di loji Batu Kitang, iaitu loji air yang membekalkan air di seluruh kawasan Kuching kekal stabil, air di empangan Bengoh Dam akan dibuka dan disalurkan ke loji Batu Kitang setiap kali paras air di loji tersebut menurun. Ringkasnya, air di Bengoh Dam berfungsi sebagai sumber air bersih penduduk di daerah Kuching. Kebaikannya seterusnya ialah dapat memastikan sumber bekalan air bersih mencukupi untuk tempoh yang lama. Menurut Encik Samuel, bekalan sumber air bersih dari Bengoh Dam ke Kuching boleh bertahan sehingga tempoh 10 tahun yang akan datang, di mana ia dijangka mencukupi kerana sebanyak 24 juta galon air digunakan setiap hari. Secara tidak langsung, ia dapat memberi jaminan bekalan air bersih yang berterusan untuk generasi yang akan datang. Kebaikan yang ketiga ialah wujudnya kemudahan pengangkutan. Sebelum ini, penduduk setempat perlu berjalan kaki selama 2 sehingga 2 jam setengah dari kampung ke kampung. Manakala orang luar pula akan memakan masa selama setengah hari untuk berjalan. Menurut Encik Samuel, sepupunya yang berasal dari bandar pernah mengambil masa selama setengah hari untuk berjalan menuju ke Kampung Sting. Jumlah jeram yang terlalu banyak menyebabkan penduduk tidak dapat menggunakan pengangkutan air dan terpaksa berjalan kaki. Namun semenjak wujudnya empangan, jeram mula menghilang menyebabkan bot dapat digunakan sebagai pengangkutan air penduduk. Kemudahan pengangkutan air secara tidak langsung meningkatkan sektor pelancongan di kampung Bengoh Dam. Hal ini kerana pelancong luar dapat masuk melawat Bengoh Dam pada bila-bila masa sahaja dengan menggunakan bot penduduk di kawasan tersebut. Menurut Encik Samuel, dapat seramai 3,000 pelancong direkodkan datang melawat ke Bengoh Dam pada setiap bulan pada tahun lepas.
Walau bagaimanapun, jumlah pelancong yang datang ke Bengoh Dam pada masa kini telah semakin berkurang. Namun, aktiviti pelancongan masih berjalan seperti biasa. Oleh itu, pihak pelancongan sangat memandang serius terhadap kawasan Bengoh Dam bagi memastikan tempat tersebut lebih selamat, bersih serta mempunyai kemudahan asas yang baik. Jadi, mari kita lihat apakah tarikan yang terdapat di Bengoh Dam. Untuk bergerak menuju ke kawasan tarikan, pelancong perlu menaiki bot dari jeti berdekatan empangan sehingga ke jeti tempat pendakian, dan ia mengambil masa lebih kurang selama setengah jam. Setelah itu, pelancong perlu mendaki selama lebih kurang 1 jam 40 minit untuk sampai ke kawasan air terjun. Suasana alam semula jadi yang indah juga menjadikan kawasan pendakian semakin menarik. Air terjun yang pertama boleh kita lihat di sini ialah Pean dan Curtain Waterfall. Seterusnya ialah Susung Waterfall yang juga dikenali sebagai Jurassic World Sarawak, iaitu tarikan utama Bengoh Dam. Seterusnya ialah Kampung Sting, mana para pelancong akan mula bergerak dari jeti sehingga ke Kampung Sting untuk tempoh waktu yang tertentu. Di Kampung Sting, kita dapat melihat pelbagai keindahan alam yang menarik. Seperti suasana pemandangan matahari terbit dan terbenam. Selain itu, kita juga dapat melihat pemandangan Gunung Ganang yang menarik. Kebaikan yang terakhir ialah dapat mengawal banjir. Sebelum wujudnya empangan, kawasan-kawasan kampung di bawah empangan selalu dilanda banjir teruk kerana kadar paras air tidak dapat dikawal, terutamanya bila terjadi hujan lebat, sehingga menjejaskan kawasan tersebut. Namun, setelah wujudnya empangan, kadar paras air dapat dikawal dan secara tidak langsung ia dapat mengurangkan kesan banjir. Seterusnya, kita akan beralih kepada keburukan pembinaan empangan di Bengoh Dam. Banyak yang kurang, tapi banyak yang ditanam baru. So dia yang kurang dia dari segi buah lah, sebab banyak yang sudah kita potong. So yang kita nak tanam baru dia memang sudah kurang lah. Buat empangan. Potong seperti empangan semua. Menurut Encik Mukir juga, kewujudan empangan juga menyebabkan kesuburan sesetengah tanaman berkurang. Hal ini kerana aktiviti penanaman pada masa dahulu sering dilakukan di tepi sungai, menyebabkan tumbuh-tumbuhan sering mendapat bekalan air setiap masa. Namun setelah wujudnya empangan, aktiviti penanaman terpaksa dilakukan di tengah bukit, menyebabkan sesetengah tumbuhan tidak terlalu subur kerana kekurangan air. Keburukan yang terakhir dapat dilihat apabila tanah-tanah di kawasan sekitar menjadi becak apabila empangan dibuka pada paras yang rendah. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada maklumat tambahan. Adakah anda semua tahu bahawa Kampung Sting pernah dikenali sebagai Kampung Bojong? Seterusnya, menurut sumber kami juga masih ramai orang yang belum mengetahui bahawa gunung yang terdapat di belakang Kampung Sting
sudah dijadikan sebagai taman negara milik daerah Bau. Selain itu, aktiviti pertanian yang dilakukan oleh penduduk setempat haruslah mempunyai jarak minimum 10 meter dari kawasan air sungai kerana dikhawatiri kualiti air di Bengoh akan terjejas diakibatkan penggunaan baja kimia dan racun serangga oleh para pekebun. Itu saja daripada kumpulan kami berkaitan kesan baik dan kesan buruk empangan. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Ila, Eva. Wih, merahnya. Sunburn. Hai. Coba dibawa, Eva. Apa itu lah kecil?